Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kumpulan Muda 201 The Concourse. Concourse, macam itulah ejaannya. Saya pun tak sure jawab ejaan yang sebenar. Concourse kan. Okay, so untuk kumpulan Muda 201, anda merupakan kumpulan kedua untuk tahap muda yang akan membentangkan pra-projek anda pada hari ini. Seperti yang semua sedia maklum, kumpulan untuk projek tahap muda ada dua tajuk. Okey, tajuk yang pertama dan tajuk yang kedua, dan pembentangan adalah melalui dua slide dipisahkan. Okey. Jadi untuk slide yang pertama, tak kisahlah nak bentang dahulu yang nombor satu atau nombor dua, bergantung kepada kumpulan masing-masing. Okey. Baik, tanpa membuang masa, saya mempersilakan uh, wakil untuk membentangkan projek pertama anda. Dipersilakan. Okay, terima kasih Pak Cikgu Hassan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Cikgu Hassan bin Talib, Cikgu Hamidah binti Talib, Cikgu Nurhaiza binti Cik Mat selaku guru penilai projek PRS. Yang dihormati barisan guru pembimbing iaitu Cikgu Muhammad Azmi bin Abu Hassan, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah Agama Islam Wilayah Persekutuan, Cikgu Muhammad Zafidi bin Zain, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Malaysia, Cikgu Guru Bimbingan Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Damai, dan sahabat PRS Kumpulan GS Muda 201 sekalian. Pada hari ini, kami dan pindah masa hadap. ID kumpulan kami adalah PRS 201. Nama kumpulan adalah dan tema ialah subjek terpuji yang bertajuk Bersatu Teguh Bercerita. Tajuknya Hakimi, connection tu kurang jelas, boleh tu sikit sebab dia punya connection tak dengar suara awak putus. Putus suara. Jadi cikgu saya Baik. okey. Dah cikgu. Seterusnya ialah carta organisasi. Bagi guru penasihat yang pertama ialah kita ada Encik Muhammad Azmi bin Abu Hassan, Puan Siti Nursyida bin Muhammad Rosdi, Nur Arisa Nashalia binti Muhammad Fazil selaku setiausaha, Amirah Husna binti Muhammad Hanif selaku penolong ketua kumpulan, Muhammad Azarif Hayat binti bin Zamri selaku bendahari, Atif Rifki bin Azmi selaku EJK, dan Adik Hakimi bin Rosli selaku EJK. Seterusnya ialah EJK projek. Yang pertama kita ada Encik Muhammad Azmi selaku guru penasihat Sekolah Menengah Agama Islam Wilayah Persekutuan, Puan Siti Nursyida selaku guru penasihat SMK Taman Nusa Damai, dan dari Sekolah Seni Malaysia KL ialah Muhammad Azarif bin EJK projek. Sekarang saya akan menerangkan tentang penerangan tugas. Tugasan yang pertama ialah taklimat tugasan. Tarikh pelaksanaannya ialah pada 11 Julai 2020. Pelantikan jawatan kuasa pada 12 Julai 2020. Agihan tugasan pada 12 Julai 2020.
pengumpulan maklumat pada 12 Julai 2020 sehingga 15 September 2020. Skrinnya kurang. Penyediaan slide pembentangan projek ialah 1 Ogos 2020 sehingga 21 Ogos 2020. Yang keenam ialah pembentangan slide pada 22 Ogos 2020. Dan yang ketujuh ialah proses penghasilan projek 23 Ogos 2020 sehingga 15 September 2020. Baiklah. Sekarang saya akan membentangkan tentang pembentangan pra-projek. Yang pertama, tajuk yang pertama ialah minda sihat peneraju masa hadapan. Nama ahli kumpulan ialah Muhammad Hakim Arsyad bin Yazman, Amirah Husna binti Muhammad Hanif, Nur Arisan Lashalia binti Muhammad Fazil, Muhammad Arif Hayat bin Zamri, Atif Rifki bin Azmi, Adik Hakimi bin Rosli. Tema projek ialah mengekalkan minda sihat dan sejahtera dalam situasi normal baharu. Objektif projek ialah untuk memberi penjelasan yang lebih mendalam tentang minda sihat. Yang kedua ialah untuk membantu para pelajar dan remaja menguruskan kehidupan mereka supaya mereka dapat menguruskan kehidupan mereka dengan lebih baik. Dan yang ketiga ialah untuk memberi pendedahan kepada para pelajar dan remaja tentang kepentingan menguruskan minda sihat dan aktiviti yang dapat dilakukan bagi mengekalkan minda sihat. Sasaran projek yang pertama ialah semua PRS Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur dan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Nusa Damai. Sasaran yang kedua adalah semua murid Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur dan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Nusa Damai. Yang ketiga ialah semua murid sekolah rendah dan menengah di Malaysia. Dan yang terakhir adalah semua rakyat Malaysia. Seterusnya ialah AJK Project. Ketua projek dikendalikan oleh Muhammad Hakim Arsyad iaitu saya. Seterusnya ialah Setiausaha Nur Arisa Nashalia. AJK Project ialah Muhammad Arif Hayat. Skop tugas setiap ahli Muhammad Hakim Arsyad, saya akan mencari maklumat dan bahan untuk slide serta video, membantu dan menyumbangkan idea untuk persiapan slide dan video. Seterusnya ialah Nur Arisa Nashalia akan menyediakan slide untuk pembentangan, memberikan idea dalam penghasilan slide serta video, membantu mencari maklumat untuk penghasilan slide serta video. Seterusnya ialah Muhammad Arif Hayat akan menghasilkan video daripada maklumat yang diterima, membantu mencari maklumat untuk penghasilan video. Kami memilih tajuk ini untuk menyebarkan maklumat tentang cara menguruskan minda sihat. Yang kedua ialah untuk membantu para pelajar dalam menilai diri mereka. Yang ketiga untuk memberikan pendedahan awal kepada murid-murid tentang aktiviti yang dapat dilakukan bagi mengekalkan minda sihat. Dan yang terakhir ialah untuk memperbetulkan cara pemikiran minda para pelajar serta remaja pada zaman yang moden ini. Impak projek ialah pada diri sendiri kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan baharu, meningkatkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran membuat keputusan dan kemahiran menyelesaikan masalah. Bagi rakan pula ialah kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan baharu. Daripada skop sekolah kita dapat melahirkan murid yang mempunyai ilmu pengetahuan yang pelbagai dan dapat menyediakan bahan yang boleh digunakan oleh pelbagai sekolah untuk semua murid. Bagi masyarakat pula, kita dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang sesuatu perkara. Bagi negara pula ialah kita dapat memajukan negara. Impak daripada masyarakat yang berilmu pengetahuan. Baiklah, sekian, terima kasih. Sekarang saya akan serahkan kepada Adib untuk meneruskan pembentangan kumpulan kami yang seterusnya. Okey, boleh kita akan stop dulu. Kita akan teruskan dengan penilaian untuk topik tajuk yang pertama terlebih dahulu. Cikgu Nurhaiza, silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Salam.
Okey, pertama tahniah pada pembentang kerana dapat membentangkan dengan baik. Okey, pertama slide anda okey, cantik tajuk tentang nasihat penraju masa hadapan. Carta organisasi tidak dibuat dalam bentuk format yang sepatutnya ya, AJK, bendahari semua dalam satu baris yang sama. Okey. Rancangan kumpulan ada jadual, pelaksanaan proses kerja pun ada. Okey, cuma sekarang ni cikgu nak tanya, apabila cikgu melihat pembentangan anda tadi, cikgu sebenarnya sampai sekarang cikgu tak pasti apakah sebenarnya projek yang anda buat ya, sebab projek yang anda buat ni daripada segi objektif, sasaran, pilihan tajuk pun anda asyik mengulang mengatakan bahawa kita akan mengekalkan minda sihat, kita akan membetulkan pemikiran minda sihat, tapi cikgu tak nampak lagi apakah sebenarnya projek yang anda akan buat. Maknanya Minda Sihat memang betul tajuk dia, tapi cikgu tahu apakah yang projek video yang anda nak buat Minda Sihat tu apa benda yang nak buat sebenarnya dalam video tu? Okay, cikgu, saya akan menekan sepatutnya lepas slide tentang pengurusan projek ni ada slide isi penting yang akan dimasukkan dalam video. Tapi tadi terlupa untuk masukkan. Jadi dalam video nanti kami akan letak definisi minda sihat, kepentingan minda sihat, aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengekalkan minda sihat. Okey, boleh Hakimi boleh tunjukkan slide tu terus. Slide tu terlupa untuk masukkan. Oh, tak masuk. Okey. Okey, jadi yang cikgu faham sekarang ni projek Minda Sihat anda adalah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang akan digunakan oleh murid-murid untuk mengekalkan minda sihat secara positif yang akan ditunjukkan oleh ahli kumpulan. Betul tak? Betul. Betul kan? Betul ke Arif? Betul cikgu. Maknanya anda bukan menggunakan video daripada Kementerian Kesihatan, anda menggunakan video daripada YouTube. Maknanya sekarang ni ahli kumpulan sendiri yang akan buat cara-cara mengekalkan minda sihat positif. Betul? Betul cikgu. Antaranya apa idea yang awak akan buat? Kita boleh pergi beriadah. Untuk selain daripada beriadah tu, kita juga dapat mengeratkan hubungan antara keluarga juga, sebab kita akan pergi bersama keluarga. Kita juga boleh pergi bercuti ke ataupun pergi berjogging. Awak maknanya kamu akan menunjukkan aktiviti-aktiviti itu dengan lakonan oleh ahli kumpulan sendiri. Kita sekejap cikgu. Sekejap slide tu. Tak payah tengok saya pun tak apa. Betul cikgu. Ya. Maknanya sekarang cikgu faham anda menggunakan panduan daripada Kementerian Kesihatan mengenai 10B tu ya, teknik 10B tu ya. 10B. Ya. InsyaAllah. Maknanya teknik 10B tu adalah idea daripada Kementerian Kesihatan dan hanya ahli kumpulan ni hanya akan melakonkan sajalah maknanya panduan 10B tu, betul? Kita boleh juga buat macam itu. Ya. Buat macam tu ya? Tak apa, cikgu tanya je, cikgu tak cakap salah atau tidak. Anda akan buat macam tu lah maknanya ya? InsyaAllah. Okey. Itu saja soalan dari cikgu. Cikgu, terima kasih. Sama. Tu Jasnan daripada Akak. Okey, terima kasih Cikgu Haiza. Baik. Di pihak saya, dari segi slide tak ada masalah lah. Cuma selepas ini, macam saya kata tadi kalau boleh cuba asingkan slide antara tajuk 1 dengan tajuk 2. Supaya pecahkan terus. Siap-siap pecahkan supaya mudah untuk kita buat dokumentasi lah. Keduanya dari segi perancangan, saya tak nampak perancangan. Mungkin itulah sebab tu kita tanya tadi, apakah yang nak dibuat. Sebagai contoh ni apa yang saya punya pandangan tak semestinya follow. Contoh, untuk tajuk Minda Sihat ni, kami kumpulan Muda 201 dengan tema Minda Sihat ni, kami bercadang untuk melaksanakan satu aktiviti iaitu teknik relaksasi, contoh relaksasi atau urutan relaksasi. Kita nak ajar kepada pelajar urutan relaksasi. So benda tu yang kamu akan tunjukkan dalam video. Walau tak kisahlah sama ada lakonan ke atau kamu tunjuk secara dekat teknik dia ke, ataupun kamu nak menerangkan video macam kempen ke, terpulang tak ada masalah. Bentuknya tak ada masalah. Maknanya kamu dah fokus kepada teknik relaksasi, contoh. Ataupun teknik 10B.
kan? Pengurusan stres 10B, apa dia? So kamu cerita, ada lakonan sikit, ada yang ada penerangan sikit macam tu. Itu yang kita nak sebenarnya. So dia berfokus macam tu. Sekarang ini masih lagi saya tak nampak apa benda aktiviti yang kamu nak buat tu. Masih tak ada. Okay, storyboard pun tak ada. Jadi sebab tu soalan Cikgu Nurhaiza tadi berkait dengan tu. Apa benda yang kamu nak buat sebenarnya? Okay, so benda tu kena diteliti dengan baik. Okay, sebab kalau macam ini hanya sekadar umum sangat. So saya boleh predict macam-macam. Apa yang kamu nak buat kita tak tahu. So kena lebih khusus lagi. Kena lebih mendalam lagi untuk tajuk ini. Apa yang perlu kamu lakukan. Okay. So untuk muda, kami akan menekankan tentang perancangan dan konten dalam video. Kami mungkin tak adalah nak komen sangat tentang objektif, sasaran, impak dan tu sangat mungkin tak. Sebab kita faham benda tu tak ada masalah, tapi ia relate juga dengan penghasilan video. Okay, kalau objektif salah, video kamu pun akan salah. Okay, kalau impak salah, memang tak ada impak lah video kamu tu. So kalau kamu dah dapat, kalau saya tak pastilah sama ada guru kamu ada menyerahkan kamu satu slide yang garis panduan yang terbaru. Dalam garis panduan yang terbaru tu kita dah nyatakan banyak perkara dalam tu. Okay, banyak persoalan-persoalan yang kamu boleh jadikan rujukan untuk menjawab. Okay, dan saya masih lagi tak nampak apa benda konten untuk aktiviti. Okay, masih lagi hanya kata nak sentuh minda sihat. So minda sihat yang macam mana? Kita nak memberi pendedahan minda sihat yang macam mana? Sebab benda yang kamu nak buat ataupun aktiviti yang kamu nak buat tu tak ditunjukkan dalam slide. So kita tak tahu. Mungkin kamu nak guna teknik realisasi, mungkin 10B, mungkin nak tunjukkan cara bernafas dengan baik, contoh kan. Mungkin nak pengurusan stres yang baik, mungkin nak cerita pasal apa-apa sajalah. So tak kisah. So pilih satu. Okay, pilih satu yang betul-betul kamu boleh fokus. Sebab kamu punya video pun tak lama. Tak salah saya berapa lama video sepatutnya untuk muda? Ingat tak berapa lama video untuk tahap muda? 3 ke 5 minit saja, betul? Jadi mana bila 3 ke 5 minit saja, maknanya tak banyak benda kamu nak cerita. Sangat limited. Jadi sebab tu kena fokus pada satu video. Okay, rujuk balik dengan guru pembimbing kamu. Berapa minit untuk video? Bukan pembentangan pembentangan memang 15 minit. Okay, jangan silap. Tapi untuk video sudah dinyatakan juga berapa minit untuk video-video yang akan dihasilkan. Okay, so maknanya kalau kata setakat 3 minit ke 5 minit, tak banyak benda nak kena cerita. So terus berfokus pada satu benda. Kalau nak cerita pasal pengurusan stres, teknik 10B, terus 10B. Cerita ajar macam mana teknik 10B tu terus, contoh. Dia lebih fokus macam tu. Itu kita nak. Okay? Kita tak nak yang, macam saya tanya tadi lah. Sebenarnya saya nampak yang awak mungkin, tak tahulah sama ada awak tak faham dengan soalan Cikgu Haiza ke apa, tapi mungkin macam blur macam tu. Okay, kita faham. So maknanya sebab tu kita nak make sure awak faham dulu apa yang perlu kamu tahu. Okay, saya menjelaskan bagi pihak kami, ini yang kami nak, macam tu. So kita nak ada, sekurang-kurangnya ada satu aktiviti. Kalau kata kamu nak cover semua sekalipun, okey, tak ada masalah. Tapi mesti ada satu topik yang kamu boleh pegang dan menghala arah topik tersebut. Macam tu. So barulah orang akan nampak ni pasal video ni pasal apa. Itu yang kita nak sebenarnya. Okay? Baik. Jadi yang lain-lain tak ada masalah. Cuma dari segi carta tadi kena perbaiki. Skop tugas pun kena baiki lagi. Tadi carta ada 2 tau saya nampak. Satu carta, lepas tu ada yang AJK project. Apa bezanya yang ni dengan yang tadi? AJK project. Ini keseluruhan lah. Macam tu. Yang sebelum tadi, carta tadi? Yang sebelumnya? Benda yang sama kan? Kalau nak buat 2 carta macam ni, ini saja-saja. Okey. Carta organisasi yang akan kamu buat yang ada gambar kamu. Ini gambar tak ada tau, gambar orangnya. Ini untuk satu organisasi. Nama pun carta organisasi. Tapi untuk projek, buatlah AJK project. AJK project tadi, macam tadi dah betul. Cuma kena lebih spesifikkan dengan terus skop tugas dia. Lebih mudah. So,
mungkin kata kamu ada 7 orang, tapi 7 orang mungkin tak terlibat dengan projek yang pertama. So kamu bahagi dua, contoh ya. Tak semestinya kamu kena ikut. Kalau kamu mungkin nak libatkan semua, terpulang. Contohnya mungkin ada kumpulan yang akan pecah dua. 5 orang, kalau 7 mungkin dalam 4-3. Ataupun mungkin tengok pada keadaan. Ada yang, kalau ada kumpulan yang pecah dua, dia mungkin 3 untuk projek 1, 4 untuk projek 2. Kalau macam kamu nak gabung semua, boleh, tak ada masalah. Okay, tapi pecahkan yang betul-betul. Mungkin untuk projek 1 yang jadi ketuanya orang lain. Yang menguruskannya lah orang lain. Projek kedua orang lain. Contoh macam tu. Tapi kalau nak orang yang sama juga yang menguruskan projek 1 dengan 2 pun boleh, tak ada masalah. So terus dengan skop tugas dia supaya kita nampak peranan. Carta ni ialah carta je lah. Carta organisasi kamu. Okay, AJK projek ni lebihkan kepada skop tugas. So kita tahulah untuk apa. Okay, faham benda tu? Terima kasih. Tengok sasaran. Sasaran, okay, sebab kalau ikut sebenarnya, kalau kamu baca sasaran ni kan, sebenarnya kalau kamu letak semua rakyat Malaysia, still masih cover lagi semua, betul tak? Jadi buat apa kamu pecahkan kepada 4? Baik kamu buat 1 je. Okay, jadi kalau macam tu, cadangan saya, fokus kepada, kalau betul kamu nak fokus dengan sekolah kamu, dengan sekolah yang terlibat ni, fokus dengan sekolah ni, tak payah sibuk-sibuk dengan yang lain. Kalau kamu punya hasrat untuk e-book ni jadi pergi lebih jauh lagi, so uraikan dengan lebih umum. Okay, sasaran projek kami adalah pelajar tingkatan 4 dan 5 sekolah menengah seluruh Malaysia yang akan menduduki SPM. Macam tu. So, bila kamu pilih kumpulan sasaran, kamu mesti ada justifikasi kenapa kamu pilih. Kamu pilih PRS sebab apa? Kamu pilih semua pelajar SMA agama wilayah persekutuan sebab apa? Adakah mereka akan baca? Adakah semua akan tertarik? So benda-benda macam tu kena tanya diri kamu balik. Kamu kata untuk semua murid sekolah rendah dan menengah di Malaysia, ya ke? Boleh capai ke? Semua rakyat Malaysia, iya ke dengan e-book ni nanti boleh semua rakyat Malaysia boleh akses? So jangan terlalu besar. Kecilkan tapi berfokus. Itu yang kita nak. Sama juga nanti yang lain. Okay? Dan okay, betul kamu tadi ada sebut next. Okay, lagi. Skop tugas dia kan. Okay, bila dalam skop tugas ni, kamu sebut idea dan maklumat mencari idea, mencari maklumat semua tu. So saya nak tanya, apa idea dan maklumat yang kamu nak cari tu? Tentang buat video ataupun dengan slide. Baik. So cuba fokuskan lagi. Mencari maklumat untuk contohnya mencari maklumat untuk video kan. Mencari cara-cara untuk mengurangkan stres di kalangan pelajar. Contoh macam tu. So dia lebih khusus. Tu mungkin ada yang seorang tu mungkin dia punya tugas ni adalah untuk mencari membuat rakaman kan. So antara tugas dia lah mencari masa dan kawasan sesuai untuk membuat rakaman. Contoh macam tu. Itu skop tugas yang kita nak, berfokus. Bukan mencari maklumat, mencari idea untuk video. So apa dia maklumat tu? Apa dia video tu? Apa dia idea tu? Dia terlalu umum. Fokuskan lagi, kecilkan lagi macam tu. Baru kita nampak tugas dia. So orang bila baca, Azharif ni dia kerja dia untuk mendapatkan maklumat tentang berapa ramai yang terlibat dengan dengan isu-isu berkaitan dengan sakit mental. Contoh. Macam itulah, itu yang kita nak. So adalah bukti yang kukuh dalam mencari maklumat tersebut. Okay, so ini untuk minda sihat. Okay, kumpulan minda sihat tak ada masalah. Cuma apa yang saya nak untuk slide ini kena tambah baikkan lagi, kena tambah. Okay, kita boleh luluskan dengan syaratnya kena tambah apa yang kami cakap tadi. Okay, maksudnya slide ni okay, tambah lagi dengan lebih banyak penerangan, dengan lebih banyak orang kata detail lagi. Dari segi apa aktiviti yang kamu nak buat, storyboardnya apa benda yang kamu tu, apa idea kamu, apa aktiviti yang kamu nak laksanakan, siapa akan terlibat dan sebagainya. Okay, semua tu kena lebih detail lagi.
Okay, dah siap tu hantar pada saya, barulah kita akan luluskan dengan 100% tu, barulah kamu boleh laksanakan. So fokus dulu dalam penghasilan slide ni dulu, slide pra-project ni dulu. Okay, boleh Okay. Baik, seterusnya untuk kumpulan tajuk yang seterusnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Cikgu Hasnan. Okey, saya Adib Hakimi bin Muhammad Rosli daripada kumpulan The Congress ingin membentangkan tajuk yang bertajuk Bersatu Teguh Bercerai Roboh yang bertemakan Sasyah Terpuji. Okey, yang pertama, objektif projek. Kami ingin menilai sasyah para pelajar dalam kehidupan norma baru di Malaysia. Objektif projek ini juga menunjukkan sasyah yang perlu diamalkan dalam mengamalkan SOP iaitu Standard Operating Procedure. Okay, yang seterusnya, memberi pendedahan kepada para pelajar tentang kepentingan sasyah dalam kehidupan norma baru. Okay, untuk sasaran umum projek ini ialah kami menyasarkan pelajar Semawi, pelajar Sekolah Seni Malaysia KL dan SMK Taman Nusa Damai. Mengapa kami menyasarkan mereka? Kami memilih untuk menyasarkan pelajar kerana pelajar merupakan kelompok yang paling mudah didekati. Setelah pelajar dapat memahami projek kami, mereka juga boleh menyebarkan kepada rakan-rakannya yang lain di rumah, di sekolah dan serta adik-adik dari bapanya di rumah. Yang kedua, sasaran khusus projek kami ialah ahli pemimpin rakan sebaya, PRS. Mengapa kami memilih PRS? Kami memilih untuk menyasarkan PRS kerana mereka dapat membimbing dan membantu para pelajar yang lain untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran norma baru di samping mengamalkan sasyah yang ditekankan. AJK projek pula, bagi projek kami ialah Atif Rifki sebagai ketua projek, Adib Hakimi sebagai penolong ketua projek dan Amira Husna sebagai setiausaha ketua projek. Okay, slide seterusnya. Sekejap, slide hilang. Mana? Okay, skop tugasan. Bagi Atif Rifki ialah dia ditugaskan untuk mencari maklumat dan bahan tentang kerjasama bagi tema sasyah terpuji dan ia menjadi editor slide pra-pembentangan bagi tema sasyah terpuji. Okay, tugas saya Adib Hakimi ialah untuk mencari maklumat dan bahan tentang prihatin bagi tema sasyah terpuji dan menjadi pembentang untuk pra-pembentangan bagi tema sasyah terpuji ini. Yang ketiga, Amira Husna. Dia ditugaskan untuk mencari serta mengumpul maklumat dan bahan tentang prihatin bagi tema sasyah terpuji. Dan dia menjadi editor video bagi tema sasyah terpuji. Okay, penerangan projek pula ialah kami bercadang untuk memilih tajuk ini kerana untuk mencegah penularan wabak ini, kita semua haruslah bersatu padu dengan mengamalkan sasyah yang ditekankan. Di sini diterangkan untuk semua murid dan lapisan masyarakat perlu sentiasa prihatin terhadap satu sama lain dan tidak mengendah tak endahkan SOP ini. Yang kedua, kami juga ingin memupuk kesedaran dalam diri setiap individu tentang pentingnya sasyah dalam melaksanakan Standard Operating Procedure SOP. Yang ketiga, sumber info projek kami daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, Majlis Keselamatan Negara, MKN dan World Health Organization, WHO. Okay. Ini ialah sasyah yang diterapkan dalam projek kami, iaitu PKP. P stand for prihatin, K stand for kerjasama dan P seterusnya stand for patuh. Nilai prihatin, kerjasama dan patuh ini akan dihuraikan dalam video projek yang akan kami hasilkan.
Seterusnya. Penghasilan projek. Slide pembintangan projek sosial terpuji ini dihasilkan oleh Atif Rifki dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Dan pembentang projek bagi projek sosial terpuji ini ialah adik kami iaitu saya dengan menggunakan Google Meet. Yang ketiga, projek kami ataupun video sosial terpuji ini dihasilkan oleh Amira Husna dengan menggunakan PowerTool. Impak projek ini terkesan kepada 3 golongan, iaitu diri sendiri. Dan huraian dia, kami dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perkara yang perlu diamalkan dalam kehidupan rumah baru. Golongan yang kedua ialah rakan. Para pelajar lebih memahami dan menerapkan sasiah yang telah dinyatakan dalam kehidupan seharian. Golongan yang ketiga pula ialah masyarakat. Semua lapisan masyarakat lebih peka dan rasa bertanggungjawab untuk menjaga antara satu sama lain. Harapan projek kami ialah kami harapkan agar projek ini dapat memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat dan menjadi panduan sumber rujukan semua murid sekolah, terutamanya pelajar Semama Wib, SMK Taman Nusa Damai dan Sekolah Seni Malaysia KL dan seluruh sekolah di Malaysia. Diharapkan juga projek ini dapat disebarluaskan khususnya di Malaysia. Okey, sekian saja daripada saya. Okey, terima kasih kumpulan Muda 201 untuk tajuk Bersatu Teguh Bercerai Roboh. Silakan Cikgu Hafizah. Cikgu Nurhaiza, maaf Cikgu Hafizah pula. Ya, Assalamualaikum semua. Salam Cikgu. Okey, cikgu tidak akan menyentuh banyak tentang perkara-perkara yang Cikgu Hasnan dah sebut tadi ya. Maknanya macam cara buat carta, cara nak bahagikan tu cikgu dah tak akan sentuh. Cuma cikgu nak tengok kat sini adalah macam cikgu tahu Atif, adik dengan Amira ni satu sekolah ke ataupun berlainan? Satu sekolah Ibu. Satu sekolah Ibu. Ya? Satu sekolah. Sekolah yang sama? Okey. Cikgu rasa kalau sekolah yang sama, lebih baiklah jika sasaran tu kamu letak untuk sekolah Semawib macam tu, pertama dulu. Sebab kamu akan buat untuk projek sekolah kamu dulu kan. Kamu kan akan pecah nanti kan. So sekarang ni cikgu nampak yang Semawib ni buat tentang sasiah, tiga-tiga kamu adalah daripada kumpulan sasiah. Dan cikgu rasa lebih baik kamu fokus terus. Ni projek kamu, AJK pun macam tu, pembagian kerja pun macam tu ya. Okey. Kemudian cikgu tengok tadi penerangan projek, anda akan buat nilai prihatin, nilai kerjasama, nilai patuh ya. Lepas tu cikgu nak tengok lagi apa benda projek yang anda nak buat ni sebenarnya sebab cikgu masih lagi tak faham. Lepas tu cikgu nampak bawah tu pautun. Maknanya nanti Amirah akan buat pautun Okey. Tapi dari sini cikgu nampak maknanya yang cikgu faham lah, anda akan buat satu video yang menggunakan pautun ni untuk menggalakkan murid-murid mempunyai sikap prihatin, kerjasama dan patuh. Betul? Betul. Betul. So, macam cikgu tahu, pautun yang kamu buat nanti ni, sebab kamu akan menggunakan sumber Kementerian Kesihatan Malaysia kan? Adakah pautun yang kamu buat ni nanti sama macam Kementerian Kesihatan Malaysia buat? Apa beza dia? Boleh tak cikgu tahu apa beza yang menyebab, apakah perbezaan di situ? Untuk cikgu nampak bahawa bukanlah projek ini di copy paste ya daripada Kementerian Kesihatan, cuma bezanya kartun aja yang bergerak-gerak ke kan, macam tu kan. Tapi apakah perbezaan ketara antara projek yang anda akan buat ni untuk mengamalkan nilai prihatin, kerjasama dengan patuh ni dengan yang Kementerian Kesihatan Malaysia buat? Ada beza tak? Dia ada Ibu. Tapi macam kalau benda fikir patuh, prihatin, negara sama ni dia fokus untuk pelajar-pelajar untuk SOP ni. Dia more tu 3 benda tu lah Ibu. Contohnya macam mana? Boleh tak bagi cikgu contoh? Contoh prihatin macam mana? Kalau SOP di sekolah Ibu, macam prihatin, kita macam ambil berat terhadap orang lain dan kita tegur sama tegur. Kalau jika dia tidak memakai pelitup muka, kita boleh tegur dia. Jadi nanti pautun tu nanti akan menunjukkan bagaimana kawan seorang ni tak pakai, kemudian ada seorang lagi akan menegur dia begitu? Detail macam tu lah sebagai prihatin. Okey. Lepas tu tadi cikgu nampak objektif kamu yang pertama menilai sasiah murid sama ada mereka boleh mengikuti atau tidak SOP ni kan? Boleh cikgu tahu macam mana cara kamu nak menilai nanti? Dia di segi macam kita tengok pelajar tu ikut ke tak, perhati dia, tengok dia
kalau tidak mengikut, kita nilai dia sebagai macam gagal ikut SOP lah cikgu. Okey. Kalau Maknanya untuk prihatin, kita akan ukur dari segi dia tak pakai, kemudian kawan akan tegur, betul? Cikgu faham macam itulah kan? Okey, jadi kalau dia tak pakai, kita akan buat penilaian kita adalah dia gagal untuk mengikuti SOP yang kita dah buat pautun tu, betul tak? Okey. Kerjasama? lepas tu boleh tegur dia lepas tu lah. Kerjasama? Betul lah. Nilai kerjasama? Kerjasama macam cikgu nilai kerjasama, cikgu macam kalau kat sekolah cikgu yang ambil suruh kat cikgu kan. Lepas tu cikgu tu macam saling kerjasama, jaga jarak cikgu. Oh, maknanya bekerjasama ni maknanya awak menilai guru. Tak cikgu. Dia macam sama-sama kerjasama untuk menilai menjalankan SOP ni. Dia tidak seorang je, macam seorang jaga jarak, seorang pakai dia semua orang. Dia kerjasama semua orang. Maknanya ramai-ramai lah orang akan boleh menegur macam tu. Betul. So kita akan ukur dari aspek so kita akan objektif tu kita akan menilai Sasya tu dari aspek kerjasama, maksudnya lagi ramai kawan-kawan yang menegur, lagi baiklah kerjasama, betul? Kerjasama lah macam tu. Okey. Nilai patuh? Patuh ni kira macam dia macam kalau kita naik lift, seorang tu dia kena 4 orang satu lift. Dia tak boleh masuk ramai-ramai. Dia macam kena patuh lah. Macam peraturan yang ditetapkan. Okey. Okey. Daripada penerangan awak tu, cikgu nampak barulah berbeza sikit ya daripada KKM tu. Maksudnya nilai prihatin awak pilih satu, iaitu siapa yang tak pakai mask kita tegur ya. Okey. Baik. Nilai kerjasama maksudnya awak akan ukur lagi ramai orang tegur, lagi baik. Nombor 3, nilai patuh awak akan ambil penilaian dari aspek naik lift, betul tak? Betul naik patuh awak akan naik lift. Okey, tahniah. Maknanya cikgu tanya, awak dapat jawab, maknanya awak dah jelas dengan projek awak. Itu saja dari cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Haiza. Okey, di pihak saya pula, okey, dari segi slide tadi tak ada masalah. Sama juga macam saya sentuh yang topik yang pertama, tajuk pertama, kena pisahkan slide, okey, dan ada benda kamu kena tambah baiklah, okey. Carta dah sebut tadi, ni silap, ni tadi silap, okey. Sebab tadi Cikgu Haiza pun dah sebut, sebenarnya perkataan menilai Sasya tu kurang tepat bagi saya. Sebab kalau kamu nak menilai Sasya, apa tools kamu guna untuk menilai ni? Ada tak soalan selidik? Ada ke kamu buat kajian? Nampak? So penggunaan istilah menilai ni dia salah dalam konteks yang kamu ni. Lebih baik kalau kamu melihat membuat pemerhatian tentang kadar pematuhan. Itu lebih tepat. Itu lebih tepat. Maksudnya membuat pemerhatian berdasarkan tahap pematuhan. Itu lebih baik lagi daripada menilai. Sebab kalau menilai, saya akan tanya apa nilai yang dapat, macam mana kamu nak menilai, apa tools yang kamu guna, soal selidik apa, kajian apa, inventory apa kamu guna untuk menilai Sasya pelajar ni. Okay, salah dari segi konteks penggunaan terma pun salah kat situ. So kena perbaiki lagi lah, okay, supaya sebab kamu kena faham level kamu ni, kamu just boleh buat mana yang boleh. Sebab tu saya kata dalam garis panduan, biar yang boleh dinilai dan boleh diukur, yang mudah, janganlah pilih yang dahsyat-dahsyat. Okay, kalau nak menilai ni mesti ada tools dia, baru kita boleh nilai. So membuat pemerhatian berdasarkan kepada apa, sebagai contoh, okay, bertanya, menembual, macam itulah keadaannya. Okay, saya suka dengan kamu pilih tajuk dia punya tu PKP kan, akronim PKP, prihatin, kerjasama, patuh. Okey, tak ada masalah. Okay, dan Cikgu Haiza pun cuba bertanya soalan tu dengan lebih lanjut. Sebenarnya nak bagi cantik lagi supaya kamu jelas dan kami jelas, kena ada storyboard. Kena ada. Tambah sikit. Contoh dalam prihatin, apa yang kamu nak cover. Okey, contoh dalam prihatin, tambah sikit. Point 1 tentang apa, point 2 tentang apa, point 3 tentang apa. Tak payah banyak-banyak. Kamu dah ada tiga Sasya yang nak terapkan. So setiap satu Sasya tu nak kamu fokuskan pada 1 point ke 2 point cukup. Prihatin
cerita pasal bertanya khabar, contoh bertanya khabar ataupun melihat suasana. Okay, kerjasama macam mana kita sentiasa memperingatkan rakan-rakan tentang pematuhan SOP. Lepas tu kita tengok sama ada ikut ke tidak. So benda-benda macam tu kena ada storyboard sikit. Tak payahlah storyboard macam nak buat filem tu, tak perlu. Okay, cuma sekadar penerangan ringkas yang prihatin ni, dalam prihatin ni kamu nak sentuh apa? Apa benda yang kamu nak buat? Okay, dalam kerjasama, dalam video nanti apa benda kamu nak sentuh? Apa benda kamu nak buat? Okay, lepas tu apa benda yang kamu nak sentuh, apa benda kamu nak buat. Ada macam simple-simple macam tu supaya kita boleh jelas. Okay, tapi kamu dapat jawab dengan baik tadi pun dah okey. Cuma terjemahkan benda tu dalam bentuk penulisan pula. Okay, buat storyboard yang ringkas macam tu supaya kita boleh nampak okey, dalam bila dalam video ni untuk nilai prihatin, kita nampaklah ini benda yang dia akan sentuh. So nanti bila kita semak kamu punya video, betul lah, itulah dia. Kami nampak lah, oh prihatin, oh ada benda ni sama dengan tu. So tally, so tak ada masalah. Yang kita risau nanti kamu sentuh 3 PKP, prihatin kerjasama batu, tapi dalam video langsung tak sebut. Dalam video benda lain yang kamu sentuh. So salah. So lari sangat daripada dia punya konteks apa yang kamu cadangkan. Okay, so saya harap kamu faham lah benda tu. So yang lain tu saya rasa apa yang kamu buat sama macam yang topik tadi Minda Sihat tadi buat. Cuma itulah kena tengok balik apa yang telah di komen oleh pihak saya tadi sebelum ini, sama juga apa yang perlu kamu buat kena tambah baik lagi lah. Okay, so nanti kena buat dengan lebih baik lagi, kena adjust baik dan hantar dalam 2 slide macam itulah. Okay, so saya rasa itu saja untuk sesi kali ini. Untuk kedua-dua projek ini kita boleh luluskan, tak ada masalah. Cuma untuk kedua-dua ni, okay, yang pertama untuk Minda Sihat punya tajuk kena tambah dengan apa aktiviti ataupun apa benda yang kamu nak buat. Contoh macam Bersatu Teguh ni dia nak buat yang PKP tadi kan, contoh dia. So itu yang benda yang kita nak tengok sebenarnya. Apa benda PKP tu? Apa benda yang kamu nak huraikan dalam video tu nanti. Okay, yang itu Minda Sihat kena perbaiki lagi, kena tambah supaya dia lebih jelas. Untuk yang Bersatu Teguh kena tambah sikit dari segi storyboard ataupun apa-apa sajalah yang boleh menguatkan lagi kamu punya tema tu. Itu yang supaya dia lebih kuat lagi di masa akan datang. Okay, so saya rasa itu saja di pihak saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian kamu untuk membentangkan sesi kamu pada projek kamu pada hari ini. Saya berpuas hati dengan apa yang telah pun dibentangkan. Jadi selepas ini buat pembetulan, dah siap pembetulan, hantar kepada guru penasihat kamu dan guru penasihat kamu akan hantar kepada saya untuk saya buat semakan akhir. Okay, sekarang ni pastikan kamu fokus untuk buat ni dulu. Buat slide pembentangan dulu. Jangan buat dulu projek. Selesaikan dulu benda-benda ni, baru dah saya kata boleh barulah on untuk projek. Tapi dalam masa yang sama, bila saya kata dah lulus ni, maknanya kamu dah boleh start cari sumber, buat sumber, sediakan bahan. Cuma jangan terus buat video. Saya takut nanti bila kamu hantar, saya rasa macam tak patut, kena ubah lagi lah. So nanti buang masa kamu saja. Okay? Faham ya? So itu saja di pihak saya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada anda semua atas kesudian untuk bertemu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam sesi kita yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.